Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Teo Jasing. Hari ini, kami akan membawakan laporan khas bertajuk Penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Malaysia. Dunia digital membuka banyak peluang, namun juga membawa cabaran yang baru perlu kita hadapi bersama. Dunia hari ini sedang menyaksikan revolusi teknologi yang luar biasa. Teknologi maklumat dan komunikasi telah menjadi nadi kepada kehidupan moden, membuka ribuan peluang kepada individu, organisasi dan negara. Namun, terdapat sisi gelap yang semakin membimbangkan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam laporan khas ini, kami akan mengupas punca-punca utama penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia, mengetengahkan beberapa kes yang mengejutkan serta mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Ketagihan komunikasi maya menyebabkan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Hubungan fizikal digantikan dengan dunia digital tanpa sempadan. Semua orang sibuk dengan telefon. Bosannya. Manipulasi politik melalui media sosial membentuk persepsi palsu masyarakat, melemahkan demokrasi dan merosakkan keharmonian negara. Sekarang biar semua orang percaya berita ini. Penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam ekonomi dapat membuka ruang kepada penipuan atas talian, malah menjejaskan ekonomi negara secara keseluruhan. Kes pertama ialah Macau Scam. Modus operandi sindiket ini adalah menyamar sebagai pegawai polis atau bank, menakutkan mangsa kononnya terlibat dalam jenayah dan mendesak mangsa memindahkan wang ke akaun penipu. Tuan, kalau bank tuan terlibat dalam perkembangan wang haram, sila pindahkan wang segera untuk sasaran. Kes kedua ialah kebocoran data peribadi. Data penting seperti telefon nombor, email dan alamat rumah bocor ke internet membahayakan keselamatan rakyat Malaysia. Macam mana orang ni tahu email saya? Kes ketiga ialah kecurian identiti. Penjenayah menggunakan maklumat peribadi orang lain untuk membuat pinjaman bank atau melakukan jenayah kewangan tanpa pengetahuan mangsa. Kes keempat ialah penipuan pelaburan atas talian. Sindiket menawarkan pelaburan palsu dengan janji pulangan tinggi, tetapi akhirnya menipu wang mangsa tanpa sebarang pulangan. RM60,000 dapat RM10,000 dalam 7 hari. Wah, mudahnya. Kes kelima ialah penyebaran berita palsu. Semasa pandemik COVID-19, banyak maklumat palsu disebarkan melalui media sosial, menyebabkan panik dan ketidakpercayaan kepada sistem kesihatan negara. Vaksin COVID bahaya, takutnya.
Langkah pertama adalah melalui pendidikan etika cyber. Pendidikan ini penting supaya pengguna, terutama generasi muda, lebih faham tentang keselamatan digital dan tanggungjawab dalam dunia maya. Tanpa asas ini, mereka mudah terjebak dalam penyalahgunaan teknologi. Langkah kedua ialah memperketatkan penguatkuasaan undang-undang. Akta berkaitan jenayah cyber perlu dikuatkuasakan dengan tegas supaya pelaku dapat dihukum setimpal dan keselamatan negara terjamin. Langkah ketiga ialah meningkatkan kempen kesedaran kepada masyarakat. Melalui media sosial, televisyen dan ceramah, rakyat perlu diingatkan tentang bahaya jenayah cyber dan pentingnya amalan keselamatan digital. Di era teknologi moden ini, ramai ibu bapa terlalu leka dengan peranti mereka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Situasi ini boleh menjejaskan keharmonian dan komunikasi dalam keluarga. Ayah, yang soalan ni saya tak faham. Boleh tolong ajar saya buatkan? Nanti saya tengok. Sekarang ayah sibuk. Nanti. Penyebaran maklumat palsu di media sosial boleh mencetuskan ketegangan antara individu dan menggugat kestabilan politik negara. Tanpa tabiat menyemak kesahihan sumber, rakyat mudah terpengaruh dan berpecah belah. Kau tak nampak kan berita semalam calon tu memang penipu. Itu berita palsu lah. Kau percaya gelak-gelak tanpa semak sumber. Aku yakin berita tu betul. Sebab berita macam itulah negara kita hancur. Penyalahgunaan teknologi dalam bentuk penipuan kewangan boleh menyebabkan kerugian besar kepada individu. Kejadian seperti ini bukan sahaja menjejaskan ekonomi peribadi, malah mengurangkan keyakinan pelabur terhadap kestabilan pasaran. Duit aku semua hilang. Macam mana aku bayar hutang lepas ni? Sebagai kesimpulan, teknologi maklumat dan komunikasi membawa banyak manfaat kepada kehidupan moden kita. Marilah kita semua memainkan peranan dalam memastikan penggunaan teknologi yang lebih bertanggungjawab, beretika dan berhemat. Demi masa depan Malaysia yang lebih aman, selamat dan bermaruah. Saya mewakili kumpulan ini mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian anda. Bersama kita membina dunia digital yang lebih positif dan beretika. Terima kasih.